صل على محمد. Ada satu riwayat daripada Siti Aisyah, ibunda kita. Aisyah ni siapa dia? Ibunda kita, mak kita, mak orang beriman, isteri Nabi SAW. Nampak? Pada suatu malam, Nabi berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Aisyah kata, "Aku lebih suka kalau duduk bersama dengan aku. Aku sedia turuti apa kemahuanmu ya Rasulullah. Aku bahagia jika duduk bersama aku," kata Aisyah. "Tapi aku tidak berkeberatan, aku izinkan, silakan." Nabi nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bangun, Nabi ambil air semayang. Tahu? Lalu Nabi solat, Nabi menangis. Nabi solat, Nabi menangis sehingga membasahi kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi selesai pada solat, Nabi berwirid dan Nabi berdoa, menangis lagi Nabi sehingga air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam menitik ke bumi, jatuh ke tanah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Rasulullah nangis ni? Apa ni? Apa lagi? Siapa menangis begini siapa titik di bumi air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, apabila waktu subuh telah tiba, maka datangnya Bilal Ar-Rabah untuk melaungkan azan. Maka dia melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Maka Bilal tanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu menangis ya Rasulullah?" Nampak? Bilal tanya, "Apa mu nangis ya Rasulullah? Siapa tersedu-sedu, siapa begini rupa?" Nampak? Sedangkan mu ni ya Rasulullah, dosamu yang terdahulu diampunkan dan dosamu yang akan datang telah diampunkan oleh Allah. Apa yang kamu nak tangiskan lagi? Nabi kata, "Hei Bilal, mu tak tahu sebab apa aku menangis. Malam tadi Jibril alaihissalam datang kepadaku, menurun kamu bacakan aku satu ayat. Nampak lagi? Maka celakalah," Nabi kata, "sesiapa yang membaca ayat ini, mereka tidak memikirkannya, mereka tidak mahu memahaminya, maka orang ini celaka," Nabi kata. Apa ayat dia? Sehingga Nabi menangis. Dah daripada isyak sampai ke subuh. "Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, wahai Bilal? Salahkah aku jadi hamba yang bersyukur?" Nabi menangis bukan mengenangkan dosa. Nabi tidak ada dosa, betul, tapi mengenangkan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat apa yang dibaca sehingga menyebabkan Nabi menangis? Surah Ali Imran ayat 190. "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya di sebalik ciptaan 7 petala langit dan 7 petala bumi, bertukarnya malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah bagi yang ada otak. Apa lagi? Bagi yang mahu memikirkan, yang mahu memahami. Siapa yang baca ayat ni tak fikir, maka celaka dia, Nabi kata. Allah Ta'ala sediakan segala-gala kelengkapan. Jika Allah Ta'ala tak buat matahari, cuba kita jawab orang Bukit Berangang, jadi guana kita. Matahari itu satu sumber yang penting untuk kita, sumber kehidupan. Berapa orang yang syukur? Maka Nabi memikir hal inilah Nabi menangis. Terlalu banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kelemahan umat Islam akhir zaman. Hati mereka mati. Hati mereka tidak hidup. Dia tidak memandang akan kebesaran Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mata kita terlalu payah untuk mengalirkan air mata. Betul? Mengenangkan nikmat yang begitu banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah bendanya Nabi mengenangkan nikmat. Nah, tengok kita ada kemudahan telefon. Siapa yang bagi? Allah sediakan segala-galanya. Berapa orang yang bersyukur guna telefon? Nak tanya khabar anak duduk di England, tanya anak ngaji di Yaman, rindu ke anak, buka WhatsApp video, call video, nampak lagi boleh tengok muka anak. Itu nikmat daripada Allah. Berapa orang yang syukur boleh guna telefon? Nampak? Ini sebab hati kita mati.
Sebab tu kita tidak boleh mengalirkan air mata mengenangkan nikmat yang begitu banyak Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah kita kembalilah kepada sistem yang betul, sistem yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana untuk melembutkan hati kita. Macam mana hati kita payah nak menangis pada malam hari di depan Allah. Kat mana silap kita? Kembali kepada Quran dan Sunnah, lagu mana Nabi ajar. Pertama sekali kita kaji, kita fikir, kita tengok alam ini. Itulah bukti kebesaran Allah. Itu dipanggil ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita boleh yakin bahawa adanya pencipta, adanya pentadbir. Lalu kita baca pula ayat 191 Ali Imran, sambung daripada tadi. Setelah kita ada akidah, kita yakin Allah ada, bukti kewujudan kita, langit bumi gunung gandang ini sebagai bukti, kita yakin itu nikmat daripada Allah. Macam mana nak rawat hati kita? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu Al-Quran mengajar kita. Iaitu orang yang sentiasa menyebut dan mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Mereka sentiasa berzikir kepada Allah. Lidah mereka basah dengan menyebut Allah. Dia tidak cakap benda-benda yang sia-sia, apatah lagi nak mengumpat. Sebagaimana tu imam kita baca rakaat yang pertama tadi, surah Al-Humazah, celaka bagi orang yang mengumpat. Ni kerja kita tak ada benda cakap hak orang je. Betul tak ni? Kotor orang tu, tuduh orang tu. Betul atau tidak? Maka Al-Quran ajar kita allazina yazkuruna Allah hakiyaman. Orang-orang yang sentiasa menyebut Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ni Al-Quran mengajar kita macam mana nak melembutkan hati kita yang keras supaya dapat merasai kemurahan Allah. Maka kita sebut sama, diri sebut, duduk sebut, berbaring sebut. Itu Al-Quran mengajar kita. Cukup dah ustaz dengan sebut? No, dah cukup. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan, sentiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka bertafakur. Dia habiskan masa dia dengan memikirkan kebesaran Allah. Itu untuk suci hati kita, sehingga hati kita bersih. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sehingga hatinya bersih, dia berkata, seraya dia berkata Rabbana, ya Tuhan kami. Dia berkata dengan lahir daripada hati yang penuh keinsafan, hati yang penuh dengan keyakinan, hati yang penuh dengan kepercayaan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah mencipta ni semua sia-sia ya Allah. Hari ini aku yakin. Ini Nabi mengeluarkan air matanya. Nabi yakin dengan kekuasaan Allah, kemurahan Allah. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci-Mu ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka-Mu. Ini orang beriman. Mereka yakin dengan neraka Allah. Sebab tu mereka tak sanggup nak derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana boleh jadi tak derhaka? Sebab dia ikut sistem yang betul dalam pengajiannya. Pertama sekali akidah yang sahih. Yang kedua, bersihkan hati kita selain Allah. Buangkan dalam hati kita selain Allah. Qalbu mu'minun baitullah. Apa lagi? Hati orang mukmin itu istana Allah. Qalbu mu'minin baitullah. Hati orang mukmin itu istana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hati kita tak boleh letak selain pada Allah. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu para sahabat mereka hebat. Mereka tidak mencintai selain Allah. Mereka tidak merindui selain Allah. Tiada dia dihajati hanya Allah. Raditu billahi rabba. Aku reda ya Allahmu sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina. Aku reda Islam sebagai cara hidupku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan aku reda juga Muhammad itu sebagai pesuruhmu ya Allah, sebagai contoh ikutanku. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah keimanan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalam dia, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita, untuk mengubah diri kita,
Maka Al-Quran mengajar step by step lagu mana untuk kita meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cara kita belajar ikut suka kita, nak dengar-dengar, nak ngaji-ngaji. Hari ni bahasa nak kuning, bahang kuning. Bukan. Kita mengikut sistem yang betul. Baru kita boleh maju. Baru kita boleh menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita kena sedar Allah Ta'ala kemukakan bukti-bukti yang jelas dalam Al-Quran memberitahu tentang penciptaan kita. Kita ni elok comel sekali. Ama nak tanya orang Bukit Berangang, pernah tak tengok kucing buat karipap? Pernah tengok? Muslimat ada? Muslimat ada? Muslimat buat kuihnya muslimat. Pernah tengok kucing buat karipap? Tak ada. Kalau kucing tu pandai, kucing tu ada hatu. Betul tak? Dok pandai. Kita boleh buat karipap, tak boleh buat putu mayang, boleh buat ondai-ondai tirimandi. Faham lagi? Boleh buat kuih lapis. Hebatnya kita. Allahumma salli ala Muhammad. Mengakulah kita dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala menciptakan kita seelok-elok kejadian, sehingga mengatasi para malaikat. Kita tertinggi sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Syukurlah, hargailah sanjungan Allah kepada kita. Allah Ta'ala muliakan kita dengan menciptakan kita seelok-elok kejadian.